Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. So hari ni cikgu nak sambung lagi ya. Cikgu nak sambung lagi tentang apa yang kita dah bincangkan minggu lepas, iaitu berkaitan dengan Al-Kana. So Al-Kana cikgu dah sentuh lagi daripada peringkat awal, iaitu cikgu dah bincangkan dengan awak berkaitan dengan dia punya siri homolog dia Al-Kana, and then kita buat dia punya formula arm dia, bagaimana kita nak melukis Al-Kana kita, dan juga kita juga dah kenal dengan nama-nama bagi Al-Kana ini ya, daripada Mitana sehinggalah Dekana, itu yang ke-10. Nama-nama dia ni pula dia bergantung kepada bilangan atom karbon dia. Okay, so hari ni cikgu nak pergi kepada sifat fizik dia dan juga sifat kimia bagi Al-Kana. Okey, apa yang awak perlu tahu ya, Al-Kana ini merupakan sebatian molekul. Ya, senang cerita kita kata hidrokarbon. Hidrokarbon sama ada Al-Kana ataupun Alkina merupakan sebatian molekul. Molekul bermaksud, kita dah belajarlah tentang sebatian molekul ni, dia adalah merupakan sebatian molekul dia terikat dengan ikatan kovalen di antara dia punya atom karbon, di antara dia punya molekul atom bukan logam dia dengan atom bukan logam dia. Dia terikat dengan ataupun dia hanya berkongsi elektron saja. Jadi dia punya sifat fizikal dia mesti berpandu kan, ataupun kita kata dia mesti seiring dengan dia punya ikatan itu. Ya, kita tahu segala-galanya tentang kovalen semuanya rendah. Ya, ataupun dia berlawanan lah dengan kita punya sebatian ion. Okey. So sifat itu lebih kurang sama. Yang pertama kita tahu Al-Kana dia punya takat lebur dan juga takat didih dia rendah. Ya. Al-Kana takat lebur dengan takat didih dia ni rendah. Tetapi akan bertambah ya apabila bilangan atom karbon per molekul bertambah. Bermaksud bila semakin banyak bilangan atom karbon tu ya, dia punya takat lebur bertambah, takat didih bertambah, ketumpatan dia bertambah. Kena ingat, apabila bertambah bilangan atom karbon bermaksud saiz dia akan jadi semakin besar. Mula-mula kecil. Bila kecil so mula-mula tu jarak dia tu jauh So bila dia besar, so jarak dia pun dah macam inilah bila kecil. So jarak ni jauh. So daya tarikan antara molekul tu pun lemah. So bila saiz dia bertambah, sebabnya bilangan atom karbon semakin bertambah, bilangan hidrogen pun automatik akan bertambah. So saiz dia semakin besar. Bila saiz semakin besar tu, jarak dia semakin kecil lah, semakin dekat. Bila jarak semakin dekat, so daya tarikan antara molekul tu jadi semakin kuat lah. Ya. Walaupun dia punya takat lebur, takat didih rendah, tetapi takat lebur dan takat didih tu semakin bertambah apabila kita punya bilangan atom karbon kita bertambah. Ya. So itu adalah dia punya sifat kimia yang pertama berkaitan dengan dia punya takat lebur dan juga takat didih. Sifat fizik yang pertama, Yang kedua, ketumpatan kurang daripada air. Ya, kita tahu dia merupakan hidrokarbon yang terdiri daripada petroleum ya. So kita tahu dia punya ketumpatan dia mesti kurang daripada air, ataupun maksudnya dia akan terapung lah di atas air ya. Dia akan terapung di atas air kalau dia dalam keadaan cecair. Okey. Alright. Seterusnya, semua Al-Kana tidak larut dalam air. Tak larut dalam air. So sama juga Alkina pun sama, tak larut dalam air. Kemudian semua Al-Kana tidak mengkondaksikan elektrik ya, sebabkan dia sebatian molekul. Jadi dia tidak boleh mengkondasikan elektrik dalam apa jua keadaan. Sebab dia tidak ada ion ya. Tiada ion-ion yang bebas bergerak, so memang tak bolehlah mengkondaksikan elektrik. 4 Al-Kana yang pertama bermaksud daripada Mitana sampailah Butana. Mitana, Itana, Propana, Butana merupakan gas pada suhu bilik. Ya? Itu dia punya keadaan dia. Keadaan fizikal dia semua gas. Bila dah masuk kepada pentana dan seterusnya, dia merupakan cecair. Apa yang awak belajar, sampai mana awak belajar, dia sampai cecair lah. Sampai dekana tu dia cecair. Okey.
Alright, seterusnya habis dia punya sifat sifat fizik dia. Sifat fizik lagi yang dia tak bagi tahu dimensi sini adalah dia adalah cecair tidak berwarna. Ya. Semua hidrokarbon yang kita belajar semua cecair tidak berwarna. Ya, yang nanti awak belajar semua tu nanti semua tiada warna. Ya, bila dia tak ada warna ni kita tak susah untuk bezakan dia. Kalau awak letak sebelah-sebelah kita letak heksana dan heksina sebelah-sebelah tanpa label, kita tak boleh nak kenal yang mana satu alkana, mana satu alkina. Tapi kita boleh membezakan dia dengan jalankan ujian kimia. Ya, ujian kimia tu nanti kita akan cerita kemudian lah. Okey. Seterusnya kita masuk kepada sifat kimia dia. Okey, sifat kimia bagi alkana. Okey. Macam yang cikgu bagi tahu kat awak, alkana ni dia merupakan apa kita kata? Dia ni tepu ya. Hidrokarbon tepu. Lupa pula. Okey, dia adalah hidrokarbon tepu. Jadi bila hidrokarbon tepu, cikgu bagi tahu awak dia tidak boleh buat tindak balas penambahan. Dia dah tepu, dah penuh. Ya. Macam cikgu cakap kat awal itu, kalau kita nak main bola, dalam tu ada 11 pemain. Awak tak boleh masuk suka hati awak je. Ataupun awak jadi pemain simpanan. Coach saya nak masuk dalam coach. Masuk awak jadi 12. Mana boleh? Ya, dia kena buat keluar dan masuk. Maksudnya ada seorang keluar, seorang lagi masuk. Substitute lah. Maksudnya kita buat penukar gantian. Itu boleh. Tapi nak buat tindak balas penambahan, alkana tidak boleh. Ya. Jadi sifat kimia alkana sangat simple. Ya, dia hanya ada dua saja sifat alkana. Sifat alkana pula sifat kimia, iaitu yang pertama pembakaran. Okey, pembakaran ini wajib bagi hidrokarbon. Hidrokarbon mesti akan buat tindak balas pembakaran ataupun dia merupakan bahan bakar yang sangat baik. Ya, merupakan bahan bakar yang sangat baik. Okey. Bagaimana buat pembakaran? Bila kita buat pembakaran mesti ada oksigen dan hasil dia mesti karbon dioksida dan juga air. Kena ingat ni satu, apa sahaja yang awak bakar, apa sahaja yang melalui proses pembakaran, hasil dia sama saja. Mesti karbon dioksida dan juga air. Cuma dia bergantung kepada apa yang awak bakar itulah. Dalam oksigen yang berlebihan. Okay? So di sini kita ada E tanah C2H6 tambah dengan oksigen, kita dapat karbon dioksida dan juga air. Kemudian kita balancekan. Balancing dia tengok ni dia ada 7/2 ni. Dia buat dalam bentuk pecahan pun boleh juga, dalam bentuk pecahan lagi mudah lah. Kita tak payah nak ni nak kalau nak kena darab-darab lagi kan, nanti nombor dia akan jadi besar. Jadi kita guna saja pecahan. Apa yang ni nanti kita akan sentuh macam mana kita nak buat secara mudah lah. Okey, apabila gas oksigen adalah berlebihan, hanya karbon dioksida dan air terbentuk. Ini yang kita cuba beritahu awak lah. Pembakaran melibatkan oksigen dan juga hasil mesti karbon dioksida dan air. Pembakaran tak lengkap, maksudnya tak lengkap, oksigen tak cukup, oksigen kurang. Itu maksudnya pembakaran tak lengkap. Biasanya pembakaran tak lengkap lah. Mana ada kita boleh dapat pembakaran lengkap, oksigen berlebihan ni kan, hanya dalam makmal saja kita boleh buat ni. Tapi kalau dalam keadaan biasa kita bakar tu, so awak akan dapat gas kalau awak bakar tepi-tepi jalan ke kan, so awak akan dapati awak akan bebaskan satu gas pula, asap berwarna hitam tu kan. Asap hitam tu adalah karbon monoksida. So kalau untuk pembakaran tak lengkap, dia ada 4 hasil, iaitu karbon dioksida sama dan juga air, dia tambah lagi 2 iaitu karbon monoksida dan juga karbon. Ada 4. Ya. Karbon dioksida, air, karbon monoksida dan juga karbon. Karbon lah. Karbon warna hitam macam arang tu kan. So dia akan hasilkan 4 benda ni untuk pembakaran tak lengkap. Okey, yang kedua, tindak balas penukar gantian. Okey, tindak balas penukar gantian yang cikgu sebut tadi, apabila campuran alkana dan halogen didedahkan kepada cahaya matahari ataupun kita panggil sinar UV, ya, UV ultraviolet kita, atom H dalam molekul alkana digantikan dengan atom halogen. Okey. So bermaksud di sini cikgu pecahkan ya. C 1 2 3 4 H ini adalah mi tanah.
Okey, so tambah dengan klorin, ya, tambah klorin, silap pula dengan kehadiran UV, ultraviolet kita ataupun kita punya sinaran ultra ungu. So awak akan dapat sini cikgu buat beginilah, Cl dengan Cl, klorin. So satu akan masuk dan H ni akan dipaksa untuk keluar, ya. H akan paksa keluar. Cl ada dua, satu je yang masuk. Jadi dia akan bentuk Cl lagi pula, sorry. Satu saja H, yang lain H lah, H kekal. Cl ni yang digantikan dengan H tadi. H yang keluar pula akan bergabung dengan Cl yang tinggal. Tadi ada Cl 2 kan, satu dah masuk, satu lagi tinggal kat luar. H tu akan bergabung. Jadi dia akan jadi HCl. Ya, HCl ataupun asid hidroklorik lah. So kita dapat kita punya kita panggil ni, nanti cikgu akan namakan lah bagaimana kita nak menamakan ni, ya. So dapat masuk satu dalam kita punya metana tadi tu. Hanya boleh masuk satu saja. Kalau kita nak masukkan lagi klorin dalam ni, kita kena lagi buat lagi tindak balas tu. Masuk lagi tindak balas tu, ganti yang kedua. Tambah lagi. So kita dapat CH2Cl 2. Nak lagi tambah, buat lagi tindak balas tu. Masuk pula kat sini Cl. Nak lagi, buat lagi satu. Sampailah tiada lagi H di dalam tu awak untuk digantikan. So barulah awak akan stop untuk buat tindak balas tu. Okey, sampai habis. Jadinya last kali mungkin kalau awak buat sampai 4 kali, kita akan dapat Cl 4 Cl di situ. So yang ni yang kita panggil sebagai tetra 4 kan, kloro. Kloro ada 4 kan, klorin ada 4, tetra klorometana. Satu karbon, jadi dia dipanggil metana. Ya, tetra klorometana, kalau biasa dengar, itu adalah dia punya formula struktur dia. Inilah dia formula struktur dia, formula ataupun nama dia tetra klorometana. Okey, ni pengklorinan, pembrominan, dia akan masukkan bromin. Semua sama juga. Yang penting dia adalah kumpulan halogen, sama ada klorin ataupun bromin. Boleh buat proses penukar gantian. Jadi alkana ada dua sahaja tindak balas dia. Okey. Okey. Ni dia bagi contoh satu kat sini, ya. Kita lukis tengok, Propana. Cikgu buat propana di sini. Propana 3, 1 2 3 H H H H H H H H. Okey, ni adalah propana kita. Okey, dia buat tindak balas dengan oksigen berlebihan. So, ini adalah pembakaran. So, kita akan dapat karbon dioksida tambah dengan air. Cuma nak kena balance lah. Kena balancekan. Yang ni cikgu tak balance lah. Kalau boleh kita balancekan lah. Macam mana kita nak balancekan, nanti kita tengok. Awak tambah-tambah lah. Macam biasalah, genapkan yang ganjil. Okey, ni kalau oksigen tidak mencukupi, maksudnya oksigen tu tak banyak, tak cukup. So hasil dia akan dapat 4 lah, karbon dioksida tambah air. So ada 2 lagi, iaitu karbon monoksida tambah dengan karbon. So ada 4. Okey, kemudian propana kita tambah dengan bromin, ya. So gantikan satu saja macam cikgu cakap, kita masukkan satu saja boleh, ya. So dia akan jadi, cikgu kita buat, kita apa, tak payah lukis lah, kita tambahnya ni C123 C3 H kita, yang ni kita buang, kita keluarkan, masukkan dengan Cl. Okey, Br, Br. Jadi kita akan dapat 1 2 3 4 5 6 7 H7Br. Tambah dengan HBr. H yang keluar tadi dengan Br yang tinggal. Okey, yang ni pun sama, tambah dengan Cl, awak akan dapat C3H7Cl tambah dengan HCl. Okey, so itu sahaja tindak balas bagi alkana. Okey, alkana hanya ada 2 sahaja tindak balas. Yang pertama tindak balas pembakaran dan yang kedua tindak balas penukar gantian. 2 sahaja, tak boleh buat tindak balas penambahan langsung.
Okey. So hanya alkina saja nanti ya, sebab dia adalah hidrokarbon tak tepu. Jadi dia boleh buat tindak balas penambahan. So tindak balas ataupun tindak balas kimia, sifat kimia bagi alkina lebih banyak, ataupun kita kata majoriti daripada sifat kimia dalam hidrokarbon ni banyak daripada alkina. Okay, so itu sahaja video cikgu untuk kali ni. Cuma cikgu akan bagi kerja awak melalui video. Jadi cikgu nak awak tonton video ni sampai habis. Jadi kerja awak lengkapkan nota adura yang cikgu bagi pada awak tu. Nanti cikgu akan check balik cikgu akan check nota tu bila kita buka sekolah nanti. Okey, kerja awak kita dah selesai dengan alkana. Jadi cikgu nak awak buat latihan dalam buku teks ya. Dalam buku teks muka surat okey. Sekejap ya. Sorry ya. Okey, latihan awak muka surat 79 ya, uji diri 2.2 ya, uji diri 2.2 awak buat semua dalam buku latihan awak. Okey, kemudian hantarkan pada cikgu ya, hantarkan pada cikgu sebelum hari Jumaat ya. Cikgu nak latihan sampai pada cikgu pada hari sebelum hari Jumaat ya. Jadi awak hantar melalui Telegram lah secara personal. Okey, kemudian latihan yang kedua, aktiviti 2H ya. Aktiviti 2H yang ini dia minta jalankan aktiviti ini dalam kumpulan, tak payah ya. Awak just tuliskan saja dalam buku latihan, buat saja terus nombor 1 dengan nombor 2 itu dalam aktiviti 2H ya, muka surat 82. Okey, so latihan-latihan ni hantarkan pada cikgu pada hari Jumaat sebelum jam 5 petang. Buat dalam buku latihan. Buku latihan lama pun boleh guna. Ya, just tinggalkan satu helai yang kosong dan tulis tingkatan 5. So awak mulakan daripada situ. Okey, itu saja untuk hari ini. Sekian. Terima kasih.